Assalamualaikum semua, semoga sihat ya. Hari ini Nita berada di Jalan Bilal di Masjid Al-Taqwa. Kita nak jalan-jalan di kawasan keliling masjid ni dan juga di sekeliling kawasan luar masjid ni. Ikut Nita tahun, tapi sebelum itu ya, pada semua yang support Nita selama ni, terima kasih. Please subscribe, like, komen dan share juga dengan teman-temannya dan juga keluarganya ya. Kita gerak sekarang ya. Untuk kemari, mudah saja. Dari Tanah Merah MRT Station, Nita naiki bas nombor 14. Dalam 10-15 minit, Nita telah tiba di sini. Masjid Al-Taqwa terletak di nombor 11A Jalan Bilal. Masjid Al-Taqwa ialah yang ke-17 dalam siri masjid-masjid kita. History. Pada tahun 1960-an, Masjid Al-Taqwa merupakan salah satu simbol penting bagi penduduk kampung yang tinggal di Kampung Bedok dan sekitar kawasan ini. Dibina pada tahun 1883, Masjid Satu Aras ini telah menjalani beberapa pengubahsuaian. Ia memberi perkhidmatan kepada penduduk Kampung Bedok dan kampung-kampung yang berhampiran dan mereka yang tinggal di timur Singapura. Masjid Al-Taqwa yang dibina pada tahun 1883 sekaligus menyambut 141 tahun kewujudannya tahun ini. Masjid Al-Taqwa telah berkhidmat kepada masyarakat setempat selama beberapa dekad. Masjid terkenal dengan suasana inklusif dan layanan mesra. Sebelum Masjid Al-Taqwa mendapat namanya, masjid ini digelar Masjid Kampung Bedok Darat. Nama ini kekal untuk seketika, tetapi kemudiannya ditukar kepada Masjid Al-Taqwa. Semasa zaman kampung, Masjid Al-Taqwa yang terletak di Jalan Bilal ini berfungsi sebagai hub bagi umat Islam, manakala petani sayur Cina di kawasan ini menggunakan azan untuk memberitahu waktu. Kali terakhir masjid dinaik taraf dan menjalani pengubahsuaian berlaku bila masjid ditutup pada tahun 2004 dan kembali dibuka pada tahun 2007 dan kini boleh memuatkan sehingga 1,200 jemaah pada satu masa. Background. Masjid Al-Taqwa adalah salah satu masjid yang mesra belia. Masjid mempunyai kumpulan belia yang menggelar diri mereka Syabab Taqwa. Syabab Taqwa dibimbing oleh Ustaz Muhammad Nazir. Buat masa ini, kumpulan ini mempunyai 30 anggota. Dari umur belasan tahun hingga ke 25 tahun. Mereka diajar asas agama, mengaji Al-Quran dan juga dibimbing sehingga bersedia untuk menjadi Bilal, imam dan guru mengaji. Selain dari itu, belia ini juga mengadakan program kecergasan yang dipanggil GFWT, singkatan untuk Get Fit with Taqwa. Mereka juga melaksanakan acara tahunan seperti berbasikal, hiking dan camping semasa cuti sekolah di akhir tahun. Sekaligus, belia-belia ini juga membantu Masjid Al-Taqwa pada waktu-waktu yang diperlukan seperti Majlis Maulidur Rasul dan juga di bulan Ramadan. Mereka juga membantu Masjid Al-Taqwa dalam pemasaran, komunikasi dan juga media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube dan Telegram, termasuk membuat poster dan banner masjid. Selain dari naik taraf kecil dan penyelenggaraan, Masjid Al-Taqwa masih mengekalkan daya tarikan kampungnya.
Masjid Al-Taqwa mempunyai kuliah yang sangat padat. Kuliah subuh diadakan pada setiap hari Sabtu dan Ahad. Kuliah zuhur diadakan pada setiap hari Isnin. Kuliah asar diadakan pada setiap hari Selasa dan Jumaat. Kuliah maghrib diadakan pada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dan Ahad. Kuliah isyak diadakan pada hari Isnin, Rabu, Khamis dan Jumaat. Tadabbur Al-Quran, tadarus, lain-lain syarahan, zikir dan selawat diadakan pada setiap hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dan Sabtu. Kelas tajwid dan mengaji Al-Quran diadakan setiap hari Isnin, Khamis dan Sabtu. Untuk mengetahui dengan terperinci, sebaiknya menghubungi masjid di nombor talian 6442 7704. Perlu diberitahu, di dalam bulan Ramadan ini, kuliah-kuliah ini berehat seketika. Masjid Al-Taqwa kini berkhidmat kepada segelintir penduduk yang tinggal di sini dan penduduk di kawasan timur Singapura. Tetapi bekas penduduk Kampung Bedok yang sudah keluar ke kawasan lain masih datang untuk solat di Masjid Al-Taqwa. Kampung Bedok terdiri dari Jalan Bilal, Jalan Haji Salam, Jalan Kadi, Bedok Avenue, Lorong Pelasari, Jalan Gereja, Jalan Langgar Bedok, Jalan Cempaka Kuning, Jalan Tanah Merah Kecil dan Q Drive. Nama Bedok Corner dan Simpang Bedok adalah tidak asing bagi masyarakat Singapura. Tapi pada zaman kampung, tempat ini lebih dikenali sebagai Kampung Bedok Laut dan Kampung Bedok Darat yang diasaskan pada tahun 1850-an. Kampung itu menghadap ke laut. Mengikut catatan sejarah lisan, Kampung Bedok Darat dimulakan oleh seorang nelayan muda, Haji Abdul Salam dari Johor Lama, manakala Kampung Bedok Laut dimulakan oleh seorang petani, Abdul Wahab dari Jawa. Selain dari ladang getah dan kebun, kawasan ini juga merupakan rumah kepada restoran mewah dan rumah percutian di tepi pantai. Kebanyakan penduduk kampung adalah pekerja ladang, petani dan nelayan atau bekerja dalam industri yang memberi perkhidmatan kepada tentera British yang berpangkalan di Changi. Pada abad ke-20, ladang pokok getah yang sebelum ini merupakan Kampung Bedok Darat menjadi pusat kehidupan Melayu yang meriah dengan nama jalan menggambarkan kegunaan masyarakat untuk jalan-jalan tersebut. Sebagai contoh, Jalan Kadi berasal daripada istilah bahasa Melayu untuk akad nikah. Pusat Makanan Bedok Berdekatan siap pada tahun 2005 untuk menggantikan pusat penjajah lain yang dibina pada tahun 1971. Dan hendaklah kamu membawa bekal. Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Surah Al-Baqarah ayat 197. Kampung Bedok juga melahirkan beberapa seniman yang terkenal. Antaranya adalah Nordin Ahmad, Siput Sarawak, Malik Selamat dan Salimi Haji Omar. Mereka adalah pelakon dan penyanyi di tahun-tahun 50-an dan 60-an. Ucapan terima kasih kepada Ustaz Firdaus, Syafiq, Akasha dan yang lain-lain atas sejarah dan latar belakang Masjid Al-Taqwa dan Kampung Bedok. Hai semua, ni tak ada puaslah keliling Masjid Al-Taqwa dan juga kawasan di sekelilingnya. Jadi puas sangatlah.
dan juga teruja sekali bila mendengarkan sejarah dan latar belakang Masjid Al-Taqwa dan juga Kampung Bedok. Sebenarnya Nita pun dah sampai di rumah lah. Jadi ada orang yang ikut serta bersama Nita. Jadi siapa dia? Jadi apa? Jom ikut kami. Itulah, siapa ni? Anis Nayel. Itulah, dah sampai di rumah je. Tak sempat nak buat apa-apa. Dia dah minta Umi nak ikut buat video. Jadi itulah dia. Okey, sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.